Salam dan salam sejahtera kawan-kawan, dan saya ucapkan terima kasih banyak kerana bersama saya bersiaran di channel saya ini. Dan pencerahan hari ini berkenaan dengan isu politik negara kita ini, yang mana kita tahu bahawa PH dan BN adalah mimpi ngeri kepada PN. Ini adalah tajuk yang saya nak ulas hari ini, yang mana kalau kita tengok di media sosial hari ini, mungkin daripada Jcom ataupun daripada Walaon ataupun daripada sekutu-sekutu yang menyokong kepada kerajaan ataupun blok ketiga, yang membuat posting-posting yang mana kita tengok isu ini mereka mainkan untuk memecah belahkan Pakatan Harapan dan UMNO kalau kita lihat. Jadi apa yang saya buat rumusan saya sendiri tentang isu ini, kalau BN yang diketuai oleh UMNO dan PH yang diketuai oleh PKR, ini adalah satu mimpi ngeri, yang mana kalau kita lihat, kalau mereka bergabung, maka kerajaan yang ada hari ini akan tumbang. Tetapi yang menjadi isu hari ini adalah UMNO yang mengetuai BN, mereka nak claim Perdana Menteri. Begitu juga dengan PH, mereka juga nak mengklaim Perdana Menteri daripada komponen mereka. Tetapi untuk waktu ini, dalam keadaan seperti ini sekarang, kalau mereka bergabung, pada saya, kita lihat kepada blok mana yang majoriti. Yang majoriti mempunyai ahli parlimen yang banyak. Jadi buat waktu ini, kalau menurut saya, apa yang berlaku hari ini, mereka menjadikan dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan timbalan diambil oleh blok UMNO ataupun blok Barisan Nasional. Dan mereka membuat satu gabungan baru, yang mana kita tengok pun ada yang dia perkatakan mungkin akan berlaku blok gabungan baru 3.0. Jadi mereka lakukan ini terus. Apa yang akan berlaku apabila masuk pilihan raya akan datang, mereka akan buat satu perjanjian, yang mana siapa yang mempunyai blok, mempunyai daripada blok mereka yang mempunyai kemenangan yang banyak, maka Perdana Menteri daripada komponen mereka. Contohnya kalau UMNO Barisan Nasional mempunyai blok kemenangan yang besar, jadi mereka lantik Perdana Menteri daripada dia, dan blok yang kedua dilantik sebagai timbalan. Begitulah seterusnya. Dan saya percaya kekuatan ini adalah menakutkan kerajaan yang ada hari ini, yaitu kerajaan yang ditubuhkan oleh seperti mana kita tahu hari ini. Lebih baik UMNO hari ini keluar daripada kerajaan yang hari ini dan buat satu pergabungan baru dengan PH, maka ini akan menstabilkan keadaan yang ada hari ini. Dan mereka sementara waktu ini biarkan dahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui negara, dan mereka membuat perjanjian baru. Sekiranya esok blok Barisan Nasional boleh menang undi banyak, maka mereka boleh menjadi Perdana Menteri. Ini paling mudah yang saya sebagai rakyat lihat. Dan begitulah seterusnya. Ataupun cara kedua, mereka buat pergiliran. Untuk yang kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan untuk yang kali kedua nanti bagi kepada blok BN pula. Jadi kekuatan politik negara kita ini akan kukuh. Jadi bila keadaan ini kukuh, maka ekonomi negara kita ini akan kembali pulih. Dan situasi yang saya ceritakan ini adalah win-win. Jadi tidak merugikan kepada mana-mana parti. Daripada kalau kita lihat hari ini, kita tahu bahawa UMNO adalah parti yang parti Melayu, tetapi apabila mereka menggunakan logo Barisan Nasional, bermakna mereka bertujuan untuk Malaysia. Maknanya dalam gabungan Barisan Nasional ni, parti Sabah Sarawak dan yang lain-lain, parti kaum daripada lain-lain, mereka boleh masuk bergabung. Jadi ini pada pandangan saya bahawa kalau kerajaan PN hari ini yang diceritakan oleh pemimpin mereka dahulu, yang mengatakan ini hanya adalah kerajaan untuk satu kaum, contohnya yang kita dengar yang mereka war-warkan sendiri adalah parti untuk kaum Melayu, PN yang ada hari ini sebenarnya. Jadi ini adalah tidak baik, kerana dalamnya kita lihat parti yang sangat begitu lantang, tidak melihat kepada kaum lain ataupun agama lain, umpamanya parti PAS contohnya. Jadi kalau hal ini dapat mereka lakukan hari ini, saya percaya keadaan negara kita ini dan ekonomi negara kita ini akan pulih.
Dan blok ketiga dan parti-parti sepihan yang lain yang tidak nak bergabung dengan kerajaan yang mereka nak tubuhkan, yaitu kerajaan gabungan antara Barisan Nasional dan PIHES ini tadi, terserah mereka sebagai blok pembangkang semula. Ini adalah pada pandangan saya, yang mana kalau saya lihat dari sisi itu, lebih baik PIHES dan BN ini bergabung untuk tumbangkan PN yang ada hari ini, dan mereka membuat satu perjanjian di antara pemimpin bagaimana mereka selesaikan masalah itu dengan baik. Saya rasa ini adalah yang bertepatan, yang rakyat mahu. Kalau kita lihat pun selama ini UMNO berada dalam kerajaan yang ada hari ini, pemimpin dan orang-orang kanan UMNO ataupun blogger-blogger UMNO pun mengkritik kerajaan yang ada hari ini. Itu saya kata lebih baik mereka bergabung dengan PIHES. Untuk mereka nak berebut jawatan Perdana Menteri, pada pandangan saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi isu dalam isu nak jadi Perdana Menteri sebenarnya. Tetapi yang menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seolah-olah dia ni gila nak jadi Perdana Menteri adalah ulasan-ulasan daripada blogger-blogger ataupun daripada JCOM ataupun daripada mana sumber-sumber yang sengaja mereka hendak memanaskan cerita supaya seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini gila akan kuasa. Saya percaya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim betul-betul gila akan kuasa, sewaktu pergabungan bersatu hendak gabung dengan PIHES hari itu, saya rasa daripada awal kalau dia kata dia tidak mahu bergabung, kalau bukan kerana dia nak Malaysia ini kembali pulih, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bergabung dengan Tun waktu itu. Tetapi kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ingat rakyat, bukan ingat kepentingan pribadi dia, jadi dia bergabung dengan Tun dengan harapan supaya kemenangan itu untuk rakyat. Tapi apa yang berlaku di sebaliknya, seperti mana yang kita lihat hari ini, hasilnya yang ada hari ini. Jadi lebih baik kepercayaan itu harus ada kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa okey, kali ini kita bagi peluang kepada dia, dan di waktu akan datang daripada Barisan Nasional pula. Dan untuk timbalan, saya rasa kalau UMNO ambil timbalan Perdana Menteri sementara waktu ini, kerana kekuatan PIHES itu lebih banyak, so tidak salah, dan ambil dulu untuk mendapat kuasa dan untuk mereka memulihkan parti mereka. Dan saya percaya di PRU ke 15 ini, saya percaya UMNO yang Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO, saya percaya mereka boleh menang bergaya. Tetapi kalau mereka duduk dalam keadaan yang hari ini, mereka juga dalam keadaan bukan menguntungkan mereka, malah akan merugikan parti mereka. Jadi lebih baik mereka bergabung dengan PIHES. Dengan kekuatan rakyat yang ada hari ini, memang rakyat lebih nak PIHES memerintah. Jadi kalau UMNO yang Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO boleh bergabung dengan PIHES hari ini, maka kekuatan padu itu dan kestabilan di parlimen ini akan membuatkan Malaysia ini kembali pulih politiknya. Ini keyakinan saya sebagai rakyat, yang mungkin saya tidak sehebat orang politik yang mana nak menceritakan sesuatu itu begitu lancar ataupun sebegitu gini, karena saya meluahkan ini adalah pandangan pribadi saya, yang mana saya rasa hal ini patut PIHES dan Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO fikirkan supaya politik kita ini pulih dan ekonomi negara kita ini kembali stabil, serta apa yang berlaku hari ini kembali menjadi baik, lebih baik daripada yang kita lihat hari ini. Ini adalah satu yang pada saya patut mereka fikir dan buat dari sekarang. Karena pergabungan itu menakutkan kerajaan yang ada hari ini, yaitu kerajaan PN ini. Kerana kita tahu kekuatan PAS dan Bersatu ini tidak akan kemana. Jadi lebih baik mereka bergabung. UMNO yang BN yang diketuai UMNO mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Begitu juga dengan PIHES, mereka mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Yaitu PIHES diterajui oleh PKR, yang mana kita tahu kekuatannya memang kuat. Begitu juga dengan DAP. Di dalam PIHES itu disertakan dengan Parti Amanah yang betul-betul sangat tough untuk mereka mengalahkan kerajaan yang ada hari ini.
Inilah pencerahan saya yang sebuah sedikit yang mungkin kita share sebagai pandangan pribadi saya. Lebih baik mereka buat gabungan baru, yaitu PHES dan BN, supaya menjadi mempingiri kepada PN yang ada hari ini. Oke, sekian daripada saya. Thank you.